Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد. الحمد لله. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah hari ini dengan satu perbahasan yang berkaitan dengan diri kita semua, iaitu falsafatul mali fil Islam, falsafah harta dalam Islam, iaitu apa pandangan Islam terhadap harta. Di mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tidak ada manusia kecuali setiap hari dia akan memikirkan tentang harta. Dan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta manusia lalu meletakkan dalam diri dia hajat kepada memiliki, maka termasuk makhluk dia yang lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan berhajat kepada apa yang boleh meneruskan kehidupan mereka. Namun hanya terhad kepada, kalau binatang mungkin ayam dengan makanan, kalau pokok mungkin ayam perlu baja sikit, takat tu je. Tapi manusia dia tak berhenti pada hanya makan dan minum. Banyak hajat dia, keperluan dia, apatah lagi semakin berpenghujung dunia, semakin macam-macam keperluan atau perkara yang bukan keperluan tetapi dijadikan sebagai satu hambatan untuk dimiliki. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, begitu juga kerisauan yang banyak berlegar dalam pemikiran sebahagian besar di kalangan manusia adalah bagaimana dia nak memiliki. Selepas dia memiliki, runsing pula bagaimana dia nak menambah pemilikan dia. Selepas banyak pemilikan dia, runsing pula bimbang kalau ada orang mengambil hak dia, menipu dia, mencuri, menyamun, maka kena fikir pula macam mana nak jaga harta dia. Akhirnya dia akan mati dan meninggalkan harta tersebut. Maka apabila berlaku kerunsingan terhadap pemilikan harta dan tidak ada petunjuk yang jelas daripada agama, atau dia faham elok tapi nafsu memiliki, untuk memiliki itu lebih kuat berbanding ilmu, maka dia akan terbabas daripada Islam membenarkan mencari harta tetapi melalui jalan yang halal. Dia akan memperolehinya dengan cara yang haram. Karena apa? Terlalu menginginkan harta. Oleh itu, hendaklah sesiapa pun di kalangan kita, di kalangan manusia, mengetahui bahawa siapakah pemilik asal kepada harta, daripada siapakah harta itu datang kepada kita, dan dengan tujuan apa harta itu singgah sebentar di tangan kita. Adakah ia hanya untuk kepuasan dunia kita, kelangsungan hidup dunia, atau harta itu falsafahnya sangat jauh
untuk kita terus mendapat nikmat dan harta yang berkekalan di akhirat sana. Tuan dan puan dirahmati Allah, sesungguhnya Allah lah pencipta langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi dan yang ada di dalam perut bumi ini, 7 lapisannya, pelbagai khazanah yang tak pernah habis. Sebutlah berapa juta dah kehidupan ini berlaku atau dunia ini dicipta, dan pelbagai hasil bumi yang dibongkar, yang diambil turun-temurun sampai hari ini, bahkan lebih rakus. Apa yang kita tak kaji dalam tanah, yang kita tak bawa keluar, yang kita tak jadikan dia sebagai harta kita, semuanya kita cari, kita korek, kita sedut, kita lubang sana lubang sini, tebang sana tebang sini. Kesemuanya itu adalah milik Allah. Kata Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Bagi Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang tertanam di dalam tanah. Tuan-tuan dirahmati Allah, segala galian emas, perak, tembaga, besi, minyak, bukan kita buat dia. Kalau kita disuruh mencipta 1 gram emas, setengah gram emas pun tak boleh. Masya Allah, lihat bagaimana Allah mempelbagaikan. Bahkan keperluan kita datang daripada dalam bumi ni. Contoh besi, besi dengan emas. Emas mahal lagi, tapi kegunaan emas itu terhad. Dia tak seperti kegunaan besi. Emas hanya untuk perhiasan saja, tak boleh digunakan pada perkara lain. Jadi haram hukum dia walaupun orang perempuan. Contoh, dia duit banyak sangat, pergi beli senduk emas, senduk nasi kat lelaki dia guna senduk emas, haram. Pergi beli set pinggan daripada emas, haram, tak boleh. Yang boleh apa? Beli cincin, rantai sikit, gelang, apa, anting-anting telinga dan sebagainya, hanya untuk perhiasan. Itu pun perempuan saja. Dia mahal, mahal. Kalau tak pakai pun orang tak kata apa. 1 gram 200 lebih. Besi kegunaan dia lebih banyak, keperluan kita. Cuba bayangkan kalau besi itu 1 gram 200 ringgit, betul pakai tidur orang pokok. Besi lebih orang cari sekali beli 1 tan. Mah lama-lama sekali gitu besi. Tu abang harga mahal pun nak buat apa mana, tak beli pun kena beli. Dan subhanallah, hebatnya Allah, adilnya ketentuan Allah. Zakat dikenakan pada emas, bukan pada besi. Zakat dikenakan pada emas. Sebab apa? Bukan semua memiliki. Maka siapa ada lebih pada nisab, maknanya dia duit banyak, dia kena keluar sikit. Besi kerana keperluan. Kalau besi kena zakat, kerana memiliki besi kena zakat, payah kan? Payah. Lalu kecuali melalui perniagaan. Lepas berniaga jual besi, dia kena zakat perniagaan lah. Itu bab lain. Masya Allah. Ala kulli hal, apa hajat kita yang kita tak dapat? Semuanya ada. Namun al-malul ladhi fi aydina, harta yang duduk di tangan kita ini, hakikatnya milkun lillahi ta'ala wahdah, milik Allah semata-mata. Kata Allah, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka, yakni orang-orang yang fakir, yang berhajat, orang yang susah,
sebahagian daripada harta Allah yang Allah beri kepada kamu. Allah nak ingatkan kita bahawa harta itu hanya datang singgah, dia lintas masa. Lalu dia sebagai ujian kepada kita. Kata Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu akan diuji pada harta dan diri kamu. Harta yang kamu miliki, kamu akan diuji. Bagaimana ia dimiliki, bagaimana ia digunakan, dibelanjakan, apakah hak-hak harta itu ditunaikan, bagaimana orang-orang yang berharta melihat kepada orang yang tidak berharta. Maka insya-Allah Allah berkehendak untuk mencipta kepelbagaian tingkatan hidup manusia. Ada yang fakir, fakir ni sangat miskin, ada yang miskin sikit, adalah pemilikan sikit berbanding fakir. Ada yang sederhana, ada yang kaya, ada yang luar biasa kaya. Allah boleh nak bagi jadi semua kaya. Mungkin boleh semua miskin. Tapi di mana pun, negara mana pun, ceritalah munduk tak mana pun negara tu, akan ada tingkatan-tingkatan hidup ni. Miskin sangat, miskin biasa, biasa sederhana dia, kaya dan sangat luar biasa kaya. Kita ingat Fadil Syekh Nuruddin pernah cerita, kamu lihat ekonomi Indonesia yang sangat jatuh itu, dia kata, tapi orang kayanya naik helikopter, kata, naik helikopter melawat tanah milik dia, beli jet peribadi, pesawat peribadi. Kalau tengok di negara Afrika yang memang mundur, tapi orang yang kaya dia kaya. Begitulah supaya bagaimana orang yang kaya itu dia boleh infak sebahagian daripada apa yang dia miliki. Orang-orang yang diuji dengan kemiskinan menjadi satu ujian pula kepada kita yang memiliki, untuk mengeluarkan mereka daripada kelaparan, kepayahan, memberi teduhan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah jadikan kita mustakhlaf. Mustakhlaf ni wakil untuk mengurus. Kata Nabi SAW, "Innad dunya hulwatun khadira." Sesungguhnya dunia ini manis dan menarik. Ya, menarik. Kalau tak ada apa, penuh dah masjid Tapi kerana menarik. Kalau dengan dunia tak dan masjid, sibuk dengan harta tak dan datang untuk menambah iman, menambah ilmu. Kerana ya, dunia menarik, dia sangat manis untuk dimiliki. Namun kata Allah, kata Nabi, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah melantik kamu untuk mengurusnya, menjadi pengurus di dalamnya. Fayanzuru kaifa ta'malun, lalu Allah lihat, Allah akan perhati macam mana kamu menguruskan dunia kamu yang indah dan manis itu. Tuan dan puan dirahmati Allah, harta juga adalah nikmat. Ya, tak dinafikan. Siapa pun akan seronok kalau diberi harta, walau dia dah kaya sangat. Dia dah kaya sangat, bila diberi dia akan terima dan dia seronok. Karena harta adalah nikmat, di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam menyifatkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah dapati kamu seorang yang yatim, fa'awa, lalu Allah melindungi kamu. Wa wajadaka dhallan fahada, dia dapati kamu dalam keadaan terumbang-ambing, lalu memberi petunjuk hidayah kepada kamu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Allah dapati kamu berhajat,
lalu Allah kayakan kamu. Hanya aghna, Allah bagi nikmat kepada Nabi. Lahir yatim, bila dibesarkan oleh pak menakan pun pak menakan miskin. Abu Talib ni tak ada apa. Ya, dia keluar meniaga, balik haban keluarga dia yang besar. Maka Nabi ambil inisiatif sendiri untuk keluar bekerja pada kadar dapat mengurus keperluan makan minum dia. Masya Allah. Nah, nikmat. Dan Allah sebut harta ni adalah sebagai satu benda yang baik, khair. Di mana kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Diputuskan, diwajibkan ke atas kamu. Ni ayat ni dimansuhkan sebelum turun ayat pembahagian harta atau faraid. Maknanya sebelum turun ayat faraid, wajib ke atas orang Islam jika hampir kepadanya kematian dan dia meninggalkan harta yang banyak, khairan ay malan, dia kena tulis wasiat kepada siapa yang masih hidup, mak ayah dia, adik-beradik dia, tulis dengan elok, haqqan 'alal muttaqin, ini wajib ke atas orang yang bertakwa. Ni ayat ni dimansuhkanlah lepas turun ayat faraid, utamanya dalam surah An-Nisa. Maka wasiat dimansuhkan ke atas orang-orang yang berhak dapat faraid. Maknanya kita tak boleh wasiatkan kepada orang yang kalau kita mati dia dapat bahagian harta kita. Oh, ni ada seorang dia tanya, dia WhatsApp, kata, Ustaz, ayah saya wasiatkan semua harta dia kepada saya untuk saya jaga di samping jaga mak. Jadi belanja harta tu untuk jaga mak. Kita tak boleh. Wasiat di luar daripada ahli keluarga boleh, itu pun 1/3 sahaja daripada harta. Adapun ahli keluarga yang dapat faraid mesti diagihkan secara faraid pembahagian. Kalau tidak akan berlaku terputusnya hubungan kekeluargaan. Ini masalah. Tak boleh wasiat kecuali pemilikan waktu hidup tak apa. Ni hang punya. Waktu hidup bagi, tak apa. Lepas mati tak boleh. Masalah. Kerana apa? Ya, manusia dengan harta. Nah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, harta itu membawa seseorang kepada dua jalan. Sama ada ke jalan syurga, wa marzuqnal jannah, atau ke jalan neraka, wal iyad billah. Kan Nabi SAW memuji harta yang ada di tangan orang yang baik. Kata Nabi, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang elok itu ialah yang ada di tangan seorang yang baik. Maka difahami sebaliknya, dipanggil mafhum mukhalafah. Difahami sebaliknya, seburuk-buruk harta ialah apa yang ada di tangan orang-orang yang jahat. Maka kerana itu Islam tidak memerangi ekonomi yang mampan, yang kuat, kemajuan teknologi dan kekayaan, supaya apabila orang yang beriman menguasai harta, memiliki harta, mereka tak menggunakannya pada jalan kerosakan. Berbanding orang yang kufur kepada Allah, bila memiliki kekayaan, mereka akan memikirkan apa yang boleh mereka buat, utamanya untuk merosak. Maka wujudlah kelak malam, apa? Ada duit. Wujudnya arak yang memudaratkan itu, segelas dia 20 tu. Kalau main jenis hak peram sejak tahun 80-an tu, berat tu segelas. Ni kupang lah, kupang tak sampai 2 kupang. Dan dia menyihatkan. Tapi kerana apa? Ada duit. Nak heran apa? Ada syarikat arak yang
kuantiti arak dia sikit je, tapi kerana kualiti dia, billionaire dia. Arak dia sikit je, tapi kualiti tu satu dunia minta. Oh, kaya. Judi, judi pun lagu tu. Sebab apa? Ada duit di tangan orang yang jahat. Ada yang kata, alah sehari RM5 tak luak lah. Jadi kalau menang boleh RM100,000. Dia berapa lama duduk tikam tak menang-menang? Berapa ramai yang tak menang tu? Alhamdulillah, kerajaan mereka dah bertekad dan bertegas tak akan sambung lagi lesen pusat-pusat kedai-kedai judi ni. Tapi masalah dia pemantauan ke atas kedai-kedai tak ada lesen ni lah. Dan lah ni pula kegilaan berjudi ni hampir tak boleh disekat kerana dia dilakukan secara online. Kalau kita kata tak keluar lesen, mungkin 5 tahun lagi kedai-kedai berlesen ni pun tak ada. Semua lah pakai handphone. Ni handphone kita ni, ustaz ni, tu pun berapa kali sampai SMS, mau on ke? Tak mau on ke? On mali lah apa semua. Dia kata cuba murah saja, tekan hantar nombor ni, suruh guna WhatsApp pula. Tengok macam mana dia ceroboh data kita, hak peribadi kita, untuk suruh kita buat maksiat. Dibahas di parlimen baru ni, tak tahu sampai ke mana. Pencerobohan atas maklumat peribadi. Dia dapat mana? Nombor-nombor handphone kita. Kan dia pakai sistem penghantaran SMS secara lambakan tu. Kali dia tekan butang berung pergi 10,000 orang. Kalau sangkut 1,000 jadilah. Kalau 10,000, kalau dia hantar pergi 100,000, sangkut 5,000 cukup. SMS tu baru berapa dit lah, 4 dit, 5 dit, adalah harga dia mengikut kuantiti. Ya, bila harta ada pada tangan orang yang jahat, ni masalah dia. Boleh beli orang, boleh diamkan mulut orang, boleh rasuah untuk sekat hak orang, dapatkan dia ke semua. Boleh atok sehingga pemerintah pun dia boleh atok. Kerana dia ada duit banyak, dia boleh atok menteri ni lagu mana, menteri ni lagu mana. Ya, ini berlaku dalam dunia kita. Nah, Nabi SAW dalam memuji harta, kata Nabi, habbadzal mal asunu bihi 'irdi wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Alangkah baiknya harta, aku boleh menjaga kehormatanku dengannya, hingga tak meminta-minta, hingga tak, ya, halnya tak ada harta sangat. Wa ataqarrab, dan aku mendekatkan diriku dengannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta boleh bantu kita buat banyak ibadah. Kita boleh pergi umrah, kita boleh pergi haji, kita boleh keluar zakat, kita boleh wakaf, kita boleh banyak kebaikan yang kita boleh buat dengan harta. Sebab itu harta adalah perkara yang penting. Bahkan duduk sahaja bertawakal adalah dicela dalam Islam. Mata-mata mengharapkan pada Allah melalui ibadah yang dia buat. Ini adalah tawakal yang terpesong. Allah suruh kita beribadah, kemudian Allah suruh kita bekerja. Dan dunia ni Allah buka kepada semua. Allah buka kepada semua. Siapa pulun boleh kat dia. Hang mayang ke tak mayang, hang kapiak ke hang Islam, tapi kalau pulun kena gaya dapat. Nah, orang yang beriman, dalam dia pulun buat ibadah, dia juga pulun mendapatkan harta dunia dengan cara yang betul, maka itulah sebaik-baik manusia.
Kerana harta yang ada di tangan dia boleh menyebabkan berlakunya kebaikan pada orang yang lain. Subhanallah, bila baca tentang riwayat hidup Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, terutamanya dalam peristiwa Jaisul Usrah, Nabi nak hantar satu tentera yang besar ke medan Tabuk, di antara peperangan terakhir Nabi. Jadi dia berlaku pada tahun ke-10 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi wafat. Musim panas yang amat, bukan waktu ataupun sebelum para sahabat menuai hasil tanaman mereka, terutamanya tamar. Berarti bekalan makan tak ada. Dengan perjalanan yang jauh, dengan musuh yang ramai, maka Nabi buka, siapa nak menyumbang di jalan Allah. Maka pakat mai para sahabat dengan apa yang mereka ada. Di antaranya Sayyidina Uthman, dia meletak atas riba Nabi SAW ribuan dinar. Dan dia bawa, ada riwayat kata 70 ekor, ada riwayat kata 700 ekor unta yang lengkap dengan pelana, lengkap semua, kira naik pi je. Pada peperangan itu Nabi syaratkan siapa nak ikut kena ada kenderaan, tak boleh berjalan jauh sangat. Siapa tak ada kenderaan, Nabi maafkan, tak boleh pergi. Sehingga kata Nabi SAW, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da hada. Uthman ni, dia buat apa lepas ni Allah tak marah dia lah. Untuk bukan buka ruang kata dia boleh buat lebih kurang, tak. Cuma punya Allah redha kepada dia, sehingga pada hari syahidnya Sayyidina Uthman sebelum dia dibunuh, dia kata cukuplah bagi aku 2 persaksian daripada Nabi SAW. Yang pertama, ketika aku membeli telaga seorang Yahudi lalu aku wakafkan. Yang kedua, ketika aku letak di atas riba Nabi dinar-dinar untuk bekalan peperangan, maka Nabi jaminkan bagi aku syurga. Untuk apa aku takut dengan apa yang tepuk rumah aku nak bunuh. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, harta adalah qiwamuddin, tulang qiwamul hayat, tulang belakang hidup kita. Maknanya paksi kepada hidup adalah harta. Sebab itu dalam bab fiqh, dia ada dalam kitab fiqh ada satu perbahasan besar, nama dia Kitabul Muamalat, bab berurusan dengan harta dan orang. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, labur melabur, ila akhiri, hingga penghujungnya. Cukup besar bab muamalat ni. Bahkan para ulama memberi perhatian mereka kepada bab jual beli. Setiap zaman dikarang kitab-kitab baru. Kerana apa? Peredaran zaman membawa kepada perubahan pada segi jual beli. Hari ni jual beli online. Dulu tak ada dalam kitab jual beli online lagu mana, qabd tak qabd, tengok depan-depan harta dan barang atau tak tengok. Ke depan lagi tak tahulah jual beli macam mana pula. Dalam mimpi kot, moga-moga mimpi dah sampai. Subhanallah, hak kita tak pernah tahu duduk mana halah kan. Barang tekan-tekan duduk tang mana? Korea. Okey, cek shipping berapa hari sampai? 6 hari. Okey, tekan bro, bayar duit dari Korea. Kadang kita beli barang dari China sekarang ni harga RM5 dia hantar naik. Kata kecanggihan hari ini. Sebab apa? Sebab harta perlu diurus dengan baik. Maka undang-undang tentang harta, syarat syarat yang yang membatalkan jual beli lampu, semua tu dibahas lumat dalam satu tajuk nama dia Al-Mu'amalah. InsyaAllah kita akan, mana harta itu boleh menjadi buruk.
jika berada di tangan seseorang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.